Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, seperti biasa kita mulakan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita melafazkan rasa syukur kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kerana sekali lagi kita dapat bertemu, dapat bersua dalam rancangan halaqah pada kali ini. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan satu topik tabarruj. Dan seperti biasa kita bersiaran dari Studio C Seri Pentas Bandar Utama. Dan tajuk yang kita pilih pada hari ini ialah tabarruj. Apakah yang dimaksudkan dengan tabarruj? InsyaAllah bukan saya yang mampu mengupasnya. Dua panel yang khusus kita jemput pada malam ini untuk menghuraikan tajuk tabarruj. Tetapi secara umumnya tajuk kita ini ialah bercakap berkenaan dengan soal bagaimana mengurus diri, soal berpakaian, soal maruah wanita, soal bagaimana menjaga aurat, dan bagaimana Islam ini meletakkan bahawa kita boleh berhias, tetapi ada had-had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjawab setengah yang menyebut bahawa Islam ini menutup fashion, tidak memberi ruang kepada wanita dan sebagainya. Pandangan seperti itu adalah pandangan yang tidak tepat. Dan dua ahli panel kita akan menerangkan kepada kita insya-Allah pada malam ini tentang tabarruj, tentang perkara-perkara yang ada kaitan seperti yang saya sebutkan tadi. Dan untuk membincangkan tajuk ini ada dua panelis kita pada malam ini. Yang paling hampir dengan saya di kiri saya yang berbahagia Ustaz Zahazan Muhammad, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan di sebelah Ustaz Zahazan ialah yang berbahagia Ustaz Ni Ibrahim Ni Abdullah. Ni jauh datang ni. Datangnya daripada Pahang, Darul Makmur, iaitu pegawai zakat Majlis Ugama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih datang daripada jauh untuk sama-sama membincangkan tajuk tabarruj. Tetapi seperti biasa dalam rancangan halaqah ini, kita tidak akan membicarakan sesuatu tajuk, melainkan kita cuba mendapat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya perbincangan kita tidak tersasar daripada hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Surah Al-Ahzab ayat 33. Al-Ahzab 33, itulah ayat yang kita pilih pada kali ini untuk kita menjadi satu bahan asas kepada perbincangan kita. Saya nak pergi kepada panelis kita yang kedua dulu. Biasa kalau penonton halaqah memahami cara kedudukan itu, panel pertama Ustaz Zahazan lah, yang kedua Ustaz Ni. Tetapi saya nak pergi kepada panelis yang kedua dahulu, Ustaz Ni, untuk menerangkan kepada kita sebenarnya apakah tajuk yang kita pilih. Kita sebut tajuk malam ni tabarruj. Kita tak terjemah perkataan tabarruj. Jadi mohon daripada pihak Ustaz untuk memperkatakan topik yang kita bincangkan, tabarruj. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Apabila kita menyebutkan tentang tabarus, bagaimana yang telah kita dengar daripada bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim tadi,
Ibnu Manzir dalam Mizan al-Arab telah menyebutkan, tabarus bermaksud wanita yang mempamerkan perhiasan dan juga segala bentuk keindahan daripada tubuh badan daripada wanita itu sendiri untuk dipamerkan kepada lelaki yang ajnabi, lelaki yang asing baginya ataupun yang bukan mahram baginya. Tabarajatil mar'ah artinya perempuan yang menampakkan perhiasannya dari sudut pakaiannya, bentuk tubuh badannya untuk dipamerkan kepada lelaki-lelaki yang ajnabi, yang asing baginya. Dan menurut syariat, tabarus adalah setiap perhiasan ataupun kecantikan yang ditujukan oleh seseorang wanita itu kepada seorang lelaki sehingga menaikkan nafsu syahwat seorang lelaki itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang, mengharamkan kepada wanita ini bertabarus. Muqatil bin Hassan berkata, tabarus adalah wanita yang menanggalkan tudungnya lalu menampakkan kalung dan lehernya. Inilah tabarus yang terdahulu yang diamalkan oleh masyarakat jahiliah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yabdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Yang bermaksud, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir bagi keduanya, yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher baju mereka dan tudung kepala mereka. Dari jelas daripada surah An-Nur ayat 31 ini memberikan suatu peringatan kepada kaum wanita khususnya, supaya mereka tidak melebih-lebihkan perhiasan pada tubuh badan mereka. Dan suatu peringatan kepada kita bila sebutkan Allah Ta'ala melarang kaum wanita itu bertabarus, artinya pakaian mereka itu menampakkan bentuk tubuh badan ataupun perhiasan yang melampaui batas. Di sini sebutkan jahiliah kepada umat kaum wanita zaman jahiliah dahulu, yang mereka itu suka menampakkan bentuk tubuh badan, perhiasan mereka yang melampau atau menghentakkan kaki mereka sehingga didengar oleh kaum lelaki. Jadi ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah pernah berlaku seorang wanita yang bernama Umaymah binti Raqiqah datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk berbai'ah kepada Rasulullah SAW demi untuk perjuangkan agama Islam ini. Maka pesanan Rasulullah SAW kepada Umaymah, maka hendaklah kamu jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu berbohong, jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh anak kamu, dan jangan kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu bertabarus dengan tabarus jahiliyah yang pertama. Dan ada pendapat menyatakan tabarus jahiliyah yang pertama artinya apa dilakukan oleh kaum wanita zaman sebelum penyebaran agama Islam, dakwah Islam sampai kepada mereka. Dan jahiliyah yang kedua, maksiat ataupun perhiasan yang melampaui batas yang dilakukan oleh kaum wanita Islam selepas penyebaran agama Islam sampailah kini dan dalam bentuk jahiliyah moden. Sebab itu suatu peringatan kepada kaum wanita khususnya. Islam tidak menghalang, melarang daripada berhias, berdandan. Tetapi apa yang penting mesti mengikut batas syariat agama Islam itu sendiri. Maknanya ada tabarus yang tadi Ustaz, tabarus ula dan ada saniyah. Kalau ula itu maknanya pada zaman jahiliah dulu, dan boleh dikatakan yang saniyah yang kedua ini mungkin selepas diterima Islam itu sendiri. Ya, saya. Itulah gambaran daripada apa yang disebut oleh Ustaz Ibrahim kepada kita tentang definisi tentang tabarruj. Saya nak pergi kepada penulis kita yang pertama, Ustaz Zahzan. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan jangan bertabarruj dengan jahilatul ula, jahiliyah ula. Adakah pada masa yang sama, kalau Ustaz boleh jelaskan kepada kita, seolah-olah adakah perkataan tabarruj ini tidak semuanya dikatakan tabarruj itu haram? Maknanya ada tabarruj kalau tidak disandarkan kepada jahiliyah itu sesuatu yang diharuskan. Dan juga sedikit tafsiran daripada ayat 33 surah Azab. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasih pengurusi kita Ustaz Syukri, dan seterusnya kepada Ustaz Ibrahim dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah.
Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Qurtubi, contohnya tafsir Ibn Kathir, contohnya tafsir Ibn Atiyah Al-Andalusi, contohnya tafsir ulama-ulama moden sekalipun, kita akan lihat ada beberapa perkara yang menarik yang perlu kita kupaskan satu persatu. Dan saya nak menyokong di sini apa yang disebut oleh Ustaz Ibrahim sebentar tadi. Yang pertama sekali, kalau kita lihat ayat Allah SWT ni cantik. Dia datang dalam satu package nak menerangkan kepada umat Islam bahawa hukum ini bukan sahaja untuk isteri-isteri Nabi SAW. Kerana kalau kita lihat sebelum ini, kaitan ayat sebelumnya, Allah SWT mengingatkan isteri-isteri Nabi kalau mereka datang membawa satu perkara fahisyah, Allah SWT akan mudha'afah. Allah SWT akan melipat gandakan hukuman ke atas mereka beberapa kali. Jadi bila kita lihat ayat ini, yang pertamanya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula. Wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sadaqallahul azim. Ayat ini kalau kita lihat yang pertama sekali Ustaz, dia menceritakan waqarna. Karna ni kalau kita belajar bahasa Arab, kata para ulama tafsir, dia berasal daripada salah satu daripada tiga perkataan. Sama ada daripada perkataan qarar yang makna tetap, ataupun waqar. Waqar ni makna mulia, ataupun qurratu ayun. Qurratu ain. Kerana kita lihat dalam ayat 74 surah Al-Furqan, Allah menjelaskan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi para ulama ahli tafsir, contohnya dalam kitab Al-Kasyaf, menjelaskan bahawa karna fi buyutikunna maknanya orang perempuan dituntut oleh Allah SWT untuk selalu berada di rumah. Yang lebih tepat lagi kalau kita nak gambarkan, tanggungjawab asasi seorang wanita adalah duduk di rumah. Kerana dia menggambarkan tiga perkara. Kemuliaan ada di situ, duduk tetap ada di situ, dan isteri juga berada di rumah untuk menjadi penyenang kepada suami yang lihat. Kerana kita baca dalam hadis dari Nabi SAW, sungguhnya wanita salihah itu ada beberapa ciri. In nazarta ilaiha asaratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi maliha wa waladika. Lebih kurang begitu maksud Nabi SAW. Wanita yang salihah, kamu lihat dia, kamu menjadi gembira. Kamu suruh dia taat. Kamu tinggalkan rumah, dia akan jaga keluarga dan juga harta benda kamu yang ditinggalkan. Jadi Ustaz, menariknya ayat Allah SWT ni ada tiga perkara yang saya nak sebut. Yang pertama, tuntutan ke atas wanita untuk mengambil berat masalah rumah tangga. Ya, kan itu penyair mengatakan, laisal yatimu man mata abawahu wa khallafahu dhalila, walakinnal yatim man kanat lahu ummun takhallat aw aban mashghula. Bukanlah seseorang anak itu yang mana ayah ibu dia mati, tetapi anak yatim itu bukan yang ayah ibunya mati, tapi anak yatim itu kerana yang punya ayah, tetapi ayah tidak mengambil tanggungjawab itu, dan ibu yang sibuk dengan urusan di luar rumah. Jadi ayat Allah SWT ni cantik kalau kita lihat. Yang pertama tadi dalam masalah duduk mendiam rumah, duduk di rumah, tenang di rumah, dan ambil tanggungjawab sebagai seorang isteri penyeri rumah tangga. Yang kedua, perkataan disebut oleh Allah SWT di sini yang perlu kita fokuskan, yang Ustaz Nik sudah jelaskan tadi, tabaruj. Kalau kita belajar bahasa Arab Ustaz, tabaruj ini dari perkataan baraja. Baraja ni kita lihat dalam kitab Lisanul Arab, contohnya Ibn Manzur kata burj. Burj ni maknanya satu tempat yang tinggi. Kalau orang Arab datang ke negara kita, dia kata nak pergi Burj Kuala Lumpur. Kita pun termenung je, apa benda Burj Kuala Lumpur ni? Burj Kuala Lumpur ni maknanya menara Kuala Lumpur. Jadi maknanya bila Allah gambarkan ulah tabarrajna tabarujal jahiliyatil ula, Allah gunakan perkataan isti'arahnya nak menampakkan seorang perempuan itu dia memakai sesuatu yang menyebabkan orang semua nampak. Ini perkara kedua. Yang menyebabkan dia malah bisatul mar'ah, perkara-perkara yang dia pakai, pakaian yang dipakai oleh orang perempuan yang tidak sama dengan pakaian muslimah memakainya. Ini nombor dua. Nombor tiga Ustaz, kalau kita lihat di sini, menariknya ya Allah SWT di sini, kenapa Allah sebut wa aqimnas salah wa atinaz zakah? Mengapa Allah sebut datangkan perintah salat dan perintah zakat dalam masalah hijab, dalam masalah duduk di rumah, dalam masalah adab yang perlu dituruti oleh seseorang Islam? Ya, kenapa? Kerana di sini kata Ibn Ashur dalam tafsirnya nak menunjukkan kepada kita, walaupun isteri Nabi kedudukannya tinggi, Allah tetap suruh dia untuk menjaga adab pada seorang muslimah, dan dia mesti salat, mesti berzakat. Berlainan daripada pandangan setengah kumpulan tarikat yang mengatakan guru bila sampai satu tahap tak payah semayang lagi. Ini perkara kedua. Dan yang Ustaz tanyakan tadi, baru saya nak jawab sekarang. Apa maksud tabaruj al-jahiliyah al-ula dengan tabaruj al-ukhra? Ya, sebenarnya para ulama tafsir, contohnya Ibn Kathir, Al-Qurtubi menjelaskan bahawa kesimpulannya tabaruj al-jahiliyatil ula zaman sebelum Islam, yang pernah kita bincangkan sebelum ini, bagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah makan bangkai, dan kemudian anak-anak perempuan dibunuh. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan kata Muhammad Qutub, yang kita bimbang pada hari ini ialah jahiliyah al-qarnil 20, jahiliyah al-ukhra.
Jahiliyah al-ukhra maknanya satu penampilan hidup yang tidak bersumberkan kepada Quran dan Sunnah, bahkan mengikut syahwat yang mana pokok pangkalnya lah syahwat dan juga kepentingan peribadi, mengenepikan hak-hak Allah SWT dan hak-hak Nabi, dan hak-hak ini tuntut tanggungjawabnya dalam Islam. Terima kasih kepada Ustaz Zahazan, satu penerangan yang begitu jelas kepada kita, memberi gambaran bagaimana dalam ajaran Islam ini sebenarnya tidak menghalang seseorang itu melakukan sesuatu yang dikehendakinya, tetapi pada masa yang sama ada batas-batas yang tertentu. Saudara penonton, kita dengan wanita di zaman Nabi SAW dari sudut kerjayanya. Wanita ini disebut wanita yang berkerjaya. Dan bila sebut ada berkerjaya itu mungkin pakaian kepejabat, mungkin ada fashion-fashion tertentu. Jadi dalam bahasa yang mudah lah Ustaz Zahazan, apa yang boleh kita katakan supaya yang pekerjaan yang kita buat itu diletakkan sebagai ibadah. Kita ada kerjaya, kita berfashion, tetapi pada masa yang sama kita menjaga syariat. Apa yang kita buat itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ustaz Syukri, Ustaz Nik, dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Mengupas soalan yang dikemukakan ni, memanglah Islam ni satu cara hidup yang bersesuaian sampai bila-bila. Dan saya cukup tertarik dengan satu huraian yang dikemukakan oleh seorang mufassir kontemporari, iaitu Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Beliau telah meninggal dunia, tapi tafsirnya dianggap antara tafsir moden yang banyak merungkaikan perkara-perkara berkaitan dengan isu-isu kontemporari. Jadi yang saya maksudkan di sini, para penonton dimuliakan Allah sekalian, dan perkara ini juga dijawab oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau bertajuk Malamih Al-Mujtama' Al-Islami Alladhi Nunshiduhu, ciri-ciri masyarakat Islam yang kami impikan ia berlaku. Lebih kurang begitulah Ustaz terjemahannya. Jadi kalau kita perhatikan ayat Allah SWT yang dimaksudkan ayat 23 hingga ke 25 dari surah Al-Qasas. Jadi para penonton yang ada tafsir Al-Quran, cuba rujuk sama-sama ayat 23 hingga 25 surah Al-Qasas. Menceritakan tentang Nabi Musa AS bertemu dengan anak kepada Abdul Saleh. Setengah pandangan mengatakan dimaksudkan di situ di Madian Nabi Shu'aib, setengah lain mengatakan saudara kepada Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib sudah meninggal dunia pada waktu itu. Bagi memperjelaskan isu ini, saya bacakan ayat ini untuk penyelendungan kita bersama-sama, iaitu walamma warada ma'a Madiana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahumā thumma tawalla ila adh-dhill faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh zalimin. Satu episod yang cukup menarik para penonton sekalian, kerana Quran ini dia ada satu kesalingan, yang satu mentafsirkan yang lain. Ini tafsir Al-Quran Al-Quran kalau kita perhatikan. Dalam ayat ini kata Syekh Qutb, kamu perhatikan baik-baik. Bila Nabi Musa tersilap membunuh seorang, fawakazahu Musa faqadha alaihi, Nabi Musa tak sengaja, ditinjunya, sahabat itu mati dia. Tanpa disengajakan, maka dia melarikan diri ke Madian, takut trace dia, dikejar dan dijatuhkan hukuman oleh Fir'aun, ayah angkatnya. Maka Nabi Musa telah lari, duduk di bawah pokok, dia berkata, ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan belum aku syukuri, ya Allah. Lalu tiba-tiba dia melihat dua orang anak perempuan, anak dara yang sudah pun pada usia baligh, menjaga kambing-kambing, duduk terasing daripada orang-orang yang sedang memberi kambing-kambing mereka minum. Di sini kata Syekh Qutb satu pengajaran yang penting. Yang penting iaitu orang perempuan bila datang kerja jangan mengada-ngada. Saya ni orang Melaka Ustaz, bahasanya agak harangi sikit. Jangan mengada-ngada, jangan menunjuk-nunjuk, jangan apa yang disebut oleh Ustaz Nik sebentar tadi, tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Muqatil, kata As-Suddi, kata Qatada, kata Mujahid dan lain-lain, itu kita menampakkan satu penampilan yang menarik orang untuk mendekati kita, dan kata lain menggoda ataupun memukau orang. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks ini, dua orang anak kepada Nabi Shu'aib ataupun saudara kepada Nabi Shu'aib, dia melihat orang sedang ramai-ramai memberi kambing-kambing mereka minum, mereka duduk jauh. Lalu Nabi Musa mendekati mereka, qala ma khatbukuma, mengapa kamu duduk jauh di sini? Mereka menjawab, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna shaykhun kabir. Di sini satu jawapan yang cukup menarik para penonton sekalian. Mereka berkata, kami tidak boleh memberi kambing kami minum dalam keadaan bercampur-campur dengan orang-orang lelaki yang lain. Wa abuna shaykhun kabir, dan bapa kami merupakan orang yang sudah tua yang tidak mampu menjalankan tanggungjawab untuk bekerja. Kami ambil kesempatan itu kerana Nabi Shu'aib atau saudara Nabi Shu'aib ini dimaksudkan di sini tidak ada anak lelaki selain mereka. Nah, sekarang ada dua syarat yang utama. Nombor satu, jangan bercampur secara galak melampau-lampau. Nombor dua,
Dalam tuntutan di situ, bila ada apa yang dimaksudkan sebagai tuntutan. Mana kita duduk di Kuala Lumpur sebagai contoh, Ustaz, gaji setakat 3,000 tak cukup, Ustaz. Jadi perlu isteri untuk menggabung tenaga bersama-sama bekerja mencari pendapatan yang halal. Dan nombor 3, kalau kita lihat ayat Allah di situ, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Datang orang perempuan ini jumpa Nabi Musa selepas berunding dengan ayahnya, mari datang ke rumah kami, ayah nak balas jasa baik engkau memberi kambing-kambing kami minum. Nabi Musa bagi mereka minum, tidak diceritakan dalam ayat ini kerana ayat Quran dia tidak istitrad, dia tidak cerita panjang lebar, malah ia mengambil muktatafat. Di sini para penonton dimuliakan Allah sekalian, Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi berkata 3 syarat nampak Allah sebut. Nombor 1, tidak boleh kita bercampur gaul dalam erti kata sehingga menaikkan syahwat orang lelaki. Nombor 2, biarlah kita ni bekerja dalam keadaan keperluan yang amat sangat, daruriyat pun tidak lepas. Dan yang ketiga, mesti jaga adab, suluk seorang wanita salihah yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam ayat ini. Dan ayat 31 surah Nur yang telah dibacakan oleh Ustaz Nik sebentar tadi pun merangkumi antara satu sama lain. Baik, Ustaz Nik Ibrahim, kalau berdasarkan apa yang disebut oleh Ustaz Zahzan tadi tentang tabarruj, tentang macam mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum yang tertentu, tidak boleh menzahirkan kecantikan, sebenarnya bukan dari sudut tubuh badan saja, Ustaz, dia mungkin dari sudut lenggok, dari sudut bahasa, dari sudut gaya dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, adakah pada masa yang sama ada hukum yang dikatakan sebagai wanita itu wajib pula, wajib berdandan, wajib merayu ataupun wajib menunjukkan kecantikannya dan sebagainya? Mohon ulasan daripada Ustaz, silakan. Terima kasih Ustaz Sukri. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menjelaskan, bagi perempuan yang sudah bersuami, maka sunat baginya untuk berinai, maksudnya menghiaskan dirinya sepanjang masa untuk suaminya. Dan dari segi yang lain, kaum wanita ni kalau sudah bersuami, memang wajib bagi dia untuk mentaati suami, selagi suami tidak menyuruh melakukan dosa dan maksiat. Dan di antara perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri adalah menghiaskan diri untuk suami. Dan kalau kita faham di sudut hukum pun, bukan tugas seorang perempuan untuk asasi di sudut masak, basuh kain dan sebagainya. Tugas asas dia yang paling utama sekali adalah menghiaskan diri untuk suaminya. Dan sudah tentulah bila amalan ini dilakukan oleh seorang wanita bergelar isteri, bagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, insyaAllah seperti dari sudut bila sudah bersuami, dari sudut menyolidkan dirinya, menghiaskan dirinya hanyalah untuk suaminya, bukan lagi untuk orang lain. Dan timbulkan masalah ni kadang kaum wanita ataupun pihak isteri mungkin ada yang tidak memahami, adakah sepanjang masanya untuk dia berhias di dalam rumah, kemudian keluar daripada rumah dan dalam keadaan yang sama, untuk dia bergincu, pakai lipstik, selagi yang halal lah, tidak yang haram. Dan ini satu perkara yang boleh menarik perhatian suami. Dan saya tidaklah menyatakan hanya untuk sebelah isteri, suami pun begitu. Cuma kita fokuskan pada kaum isteri bila kita menyebutkan soal tabarus ini. Jadi bagi yang sudah bersuami, memang perhiasan hanya untuk suaminya, dan boleh masuk dalam kategori nusus terhaka seandainya isteri itu tidak menghiaskan diri untuk suami, dan bila suami balik ke rumah, saya merasakan seolah-olah suatu yang tak kena, menghidu bau yang busuk daripada isteri. Balik ke rumah sama pensan, contohnya lah. Jadi dalam persoalan ini, kaum wanita kena fahamlah. Besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila suami balik, sudah tercium bau yang semerbak, harum mewangi. Subhanallah lah. Dan suami tidak akan mengalihkan perhatiannya kepada orang lain, insyaAllah. Bila dah di rumah dia bau wangi, suasana di luar ni bau yang tidak wangi, itu katakan dia kena maintain. Kaum wanita ni yang sudah bergelar isteri kena maintain. Kadang-kadang setelah 2-3 tahun alhamdulillah wangi, tapi habisnya 5-6 tahun kemudian lain pula jadinya. Suami balik katanya dulu sembah harum wangi, sekarang subhanallah Ustaz, semerbak hapak busuk pula, dia kata gitu. Subhanallah. Dan bagi yang belum bersuami, Imam Nawawi menyatakan bahawa makruh baginya untuk berinai. Contohnya, sekiranya dia tidak dalam keadaan berihram. Maksudnya apa dia? Tidak menampakkan, bagi yang belum berkahwin, jangan dia buat sesuatu untuk mendandan dirinya untuk menarik perhatian lelaki yang lain. Sehingga Zazan pun dah jelas tadi. Sehingga kalau keluar rumah, katakan tergedik-gedik. Yang ini yang mesti kita faham. Kategori wanita yang sudah bersuami dan anak dara yang masih lagi belum bersuami. Kadang-kadang ada suami mengeluh, Allah di rumah Ustaz, bau macam-macam bau minyak ni. Kalau di rumah subhanallah, nak keluar ni, nak ke mana ni?
Nak pergi masa malam bang, Allah wangi sungguh. Tapi bila suami balik, subhanallah, macam-macam bau yang tidak menyenangkan suami. Jadi dalam persoalan ini amat penting kepada kita memahami. Bukan tidak boleh berdandan. Memang Islam itu indah, cantik. Memang Allah suruh orang umat Islam ni, lelaki dan perempuan berdandan mengikut syariat lah. Bukan kata mengikut kata hati. Kadang-kadang sampai isteri berdandan pun sampai katakan berlebih-lebihan. Suami tak pernah tengok, balik suami tengok satu macam, bedak bertumpuk ni. Jadi lain pula. Dalam keadaan Islam ni bersederhana. Khairu umur awsatuha. Yang paling penting bersederhana dan tidak melanggar batas-batas syarak. Dan paling penting sekali, kalaulah seorang contohnya sama ada isteri ataupun anak dara, kalau keluar daripada rumah bau yang menusuk kalbu, sehingga menarik perhatian lelaki yang lain. Dan hadis ada jelaskan sehingga boleh dikatakan dia seorang penzina, sehinggalah dia balik ke rumah dimaafkan oleh suaminya, malaikat mengutuknya. Jadi apa yang diminta soalan oleh Ustaz Sukri tadi, memang Islam tidak melarang untuk kaum wanita ini berdandan, tetapi kena pada pada siapa nak didandankan itu satu persoalan kita. Terima kasih pada Ustaz ni. Apa yang dapat kita gambarkan di situ, bagaimana Islam ni dia mengambil berat tentang kita. Dan perkara-perkara yang buruk yang bakal berlaku sudah ditutup serapat-rapatnya, supaya tidak ada hubungan bebas, supaya tidak ada berlaku perzinaan, supaya tidak berlaku kecurangan, supaya tidak berlaku tawar hati. Jadi saya tertarik apa yang disebut oleh Ustaz tadi, kena maintain. Jadi isteri kena maintain. Itu perkataannya Ustaz ya. Jadi sebelum tu kepada semua penonton, kita juga kena maintain dengan alaqah. Kita akan berehat seketika. Duduk tetap ada di situ dan kita membicarakan tajuk tabarruj dalam pertemuan kita pada kali ini. Saya nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Zazan kembali. Ahli panel kita yang pertama, saya ada baca buku Ustaz tentang krisis yang melanda umat ini. Sebenarnya dikatakan sebagai, kita bukan krisis ekonomi sebenarnya, tetapi krisis kita ialah untuk mencari contoh, mencari model, mencari tauladan. Termasuklah kita nak cari satu contoh wanita solehah. Tetapi dalam sejarah Islam yang panjang, ada watak-watak tertentu, wanita-wanita solehah. Sama ada ianya isteri-isteri Rasulullah, sama ada ianya sahabiat, yang sebenarnya bila kita baca, bila renung, barulah kita nampak betapa indahnya kecantikan akhlak mereka, dan kita lihat bagaimana pegangan mereka kepada agama, dan begitu juga khidmat mereka kepada suami-suami mereka. Jadi bagaimana kalau Ustaz boleh kongsi kita barang dalam masa 2-3 minit ini, satu kisah ataupun dua kisah, untuk supaya memberi satu motivasi kepada muslimat kita, kepada wanita kita. Mudah-mudahan kita mengambil semangat daripada orang-orang yang memang telah terbukti, proven bahawa mereka adalah contoh yang terbaik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya syukuri Ustaz ni, perbentuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita lihat apa yang disebut dalam hadis yang sahih, ada seorang wanita Ustaz, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni lah ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini ibunya Ummu Sulaim, seorang wanita muslimah, qanitah, muti'ah, sebutlah semua sifat beriman ada padanya. Tapi beliau ni diuji bila suaminya sendiri bernama Malik enggan untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sampai di Madinah. Mereka ni orang Madinah, penduduk asal Yathrib. Yang pentingnya akhirnya suami tidak setuju untuk masuk Islam, dia lari pergi ke Syam, matilah dia di Syam dalam keadaan minum arak, dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari Muslim. Ummu Sulaim ni seorang yang cukup tabah. Kita nak belajar ketabahan yang ada pada wanita beriman seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dalam perang Uhud, dia dengan suaminya yang baru bernama Abu Talha duduk depan Nabi dan mengatakan, "Ya man ya'izu alaihi an nufarikahu, hayatuna kullu syai'in ba'dakum adamu." Kata-kata ini cukup menampakkan keimanan. Dia berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, semua kehidupan ni masalah menjadi ringan dengan sebab Nabi masih hidup. Kerana tersebar luas pada waktu itu fitnah mengatakan Nabi sudah wafat. Baik, Ummu Sulaim apa yang hebat pada beliau? Ummu Sulaim ni seorang wanita yang cukup beriman pada Allah. Bila suaminya mati dalam keadaan kafir, dia dipinang oleh Abu Talha. Dan dia sudah ada anak pada waktu itu. Ummu Sulaim ada anak namanya Anas, Ustaz. Jadi bila Abu Talha ni pinang Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim kata, wahai Abu Talha, aku meminatimu, tapi kamu kafir, aku muslimah. Maka masuklah kamu ke dalam Islam. Dia kata, wahai Ummu Sulaim, Abu Talha berkata, beliau seorang yang kaya, aku akan beri kepada kamu harta yang banyak demi perkahwinan ini. Ummu Sulaim mengatakan, tidak perlu wahai Abu Talha. Ummu Sulaim ni seorang wanita yang kerdil, Ustaz. Saiz badan dia kecil. Dan mata dia ni agak sepit sedikit seperti yang disebut dalam hadis sahih. Jadi maknanya Abu Talha dikatakan oleh Ummu Sulaim kepadanya, kamu masuk Islam, Islam itu menjadi mahar perkahwinan kita.
Ya Allah, hebatnya para penonton sekalian. Akhirnya mereka pun berkahwin, dikurniakan anak adik kepada Anas. Ini adik tiri daripada bapa yang daripada ibu yang sama, bapa berlainan. Dia mempunyai seorang anak lelaki. Anak ni cukup disayangi oleh Abu Talha. Tiba-tiba satu hari Abu Talha menghadapi masalah kerana anak ni sakit, Ustaz. Bila anak ni sakit, dia tidak dapat keluar, dia hanya jumpa Nabi, mengadu pada Nabi SAW. Sehinggalah satu hari dia terpaksa keluar bekerja. Dalam satu riwayat lain mengatakan dia pergi semayang. Yang pentingnya bila dia pulang ke rumah, waktu itu ni kita nak belajar. Abu Talha seorang yang cukup dermawan. Walaupun anak dia sakit, dipanggil orang datang ke rumah untuk makan bersama-sama, Ustaz. Ustaz ni, kita tengok bagaimana semangat yang perlu kita pelajari daripada sirah Nabi. Mereka pun makan bersama-sama. Bila habis makan, kaum ini pun balik, golongan ini pun balik. Ummu Sulaim berkata kepada suaminya Abu Talha, anak kita sedang tidur berehat di sana. Dia memakai pakaian yang paling indah, berdandan dengan keadaan yang paling cantik, dengan haruman yang cukup menarik. Di sini Imam Ghazali bagi komentar. Orang perempuan ni, minta maaf lah ya, sebab kita semua lelaki kebetulan dia terpentas ni. Ya, sebenarnya orang perempuan, orang lelaki ni ada 3 kelemahan. Yang pertama, mata orang lelaki ni dia rabun dekat. Dia nampak yang jauh. Dengan sebab itu yang ada di depan ni, isteri yang ada di depan ni pakailah yang elok-elok. Nombor 2, orang lelaki ni hidung dia tersumbat. Dia pantang bau yang busuk-busuk, baulah yang wangi-wangi. Yang ketiga, orang lelaki ni dia telinga dia agak pekak sikit. Dia suka dengar benda-benda yang baik. Nanti kalau ada benda yang buruk yang kita nak sampaikan, biarlah list itu datang nombor 7, nombor 8. 6 yang awal tu cerita yang baik-baik bila seorang balik, Ustaz. Jadi dalam kes ini, Ummu Sulaim akhirnya berhias dengan secantik-cantiknya. Maka Abu Talha pun bersama-sama dengannya, mereka pun melakukan hubungan lazim antara seorang lelaki dengan seorang isterinya. Maka tiba-tiba bila habis melakukan hubungan ini, pada keesokan harinya dia mandi. Ummu Sulaim bertanya kepada suaminya Abu Talha, wahai suamiku, kalau ada orang pinjam barang, kemudian orang yang asal, pemilik yang asal minta semula, boleh tak kita halang? Suami kata, mana boleh, ini merupakan hak orang. Ketahuilah wahai suamiku, semuanya anak kita itu pinjaman Allah SWT. Dan Allah sudah ambil, dia sudah meninggal dunia. Abu Talha terkejut, para penonton sekalian, terkejut dia. Mengapa engkau tidak beritahu aku awal-awal? Abu Talha pun pergi ke masjid, jumpa dengan Nabi. Nabi SAW bertanya, A'arastumul laylah, sudahkah kamu sama malam tadi? Nabi mendoakan untuk zuriat yang dikandung oleh Ummu Sulaim hasil daripada hubungan suami isteri yang dikerjakan pada malam itu, berkat kesabaran seorang wanita muslimah, Ummu Sulaim, yang cukup disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya, Ustaz, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, akhir sekali terbukti daripada perkahwinan ini, daripada bersamanya pada malam itu, lahirlah seorang anak yang Nabi SAW sendiri mentaknikkannya. Nabi menamakannya dengan Abdullah. Dan daripada Abdullah ini, kata Anas, meriwayatkan hadis ceritakan tentang adik seibunya itu, lahir 9 orang yang semuanya merupakan qurra' li kitabillah, semuanya menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi para penonton dimuliakan Allah sekalian, ini cerita seorang wanita yang berkhidmat untuk suami. Tapi sebelum menutup, Ustaz, saya nak ingatkan para penonton sekalian, janganlah kita mengharap pada isteri saja. Kerana Abdullah bin Umar, seorang yang cukup faham kalamullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, berkata, sebagaimana kamu suka isteri kamu berhias untuk kamu, kamu juga berhiaslah untuk mereka. Yang isap rokok, balik ke rumah, janganlah isap rokok kat rumah. Mulut kita berbau hapak. Gunakanlah cara yang ada. Ini bukan saya nak sebut galakan isap rokok, Ustaz, tidak. Tapi nak cerita, hilangkanlah bau tu sebelum balik ke rumah, supaya kita berkeadaan baik. Sebagaimana kita harap isteri kita berkeadaan begitu kepada kita, kita pun mestilah mengharapkan diri kita ni baik. Kama tadinu tudan. Kamu mengharapkan isteri kamu, kamu pun kena melakukan perkara semikian seperti diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi kalau paling baik, Ustaz, kalau boleh berhenti teruslah. Berhenti teruslah daripada merokok tu. Baik, Ustaz, tadi kita sebut berkali-kali berhias. Jadi adakah panduan tertentu? Sebab dikatakan bahawa Islam ni cara hidup. Dinul hayah, cara hidup. Jadi sudah tentu Islam ni dah beri peraturan tertentu. Kita yakin sebab Islam ni agama yang lengkap untuk yang dikatakan sebagai cara berhias yang sebenarnya yang dikendaki oleh Al-Quran, yang dikendaki oleh Nabi kita SAW. Dan mungkin ada panduan yang kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Silakan Ustaz ni. Terima kasih, Ustaz. Sememangnya ya, bila kita berkatakan persoalan menghiaskan diri, tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan Islam itu memang ke depan dalam segala sudut kehidupan manusia ini. Kata Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu paling tinggi, lebih tinggi daripada segala-galanya. Islam itu tinggi dan tak ada yang tinggi, lebih tinggi daripada agama Islam itu sendiri. Dalam pada persoalan kecil-kecil persoalan sampai kepada persoalan ummah, persoalan yang paling besar dalam kehidupan manusia ini. Betul saya menyebutkan sekali dalam konsep berhias itu sendiri. Ya. Yang pertama kita kena menyadari, baik kaum wanita maupun kaum lelaki,
konsep berhias itu yang pertama adalah menutup aurah. Ya, demi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting. Ya. Bukan kalau kau bagi kaum wanita umpamanya bukan sekadar menutup kepala, tapi menutup aurah. Bagaimana yang telah kita perbincangkan tadi. Ya, keseluruhan badan kecuali paling ringannya muka dan pegangan tangan. Itu. Disebut untuk aurat ni pakaian itu tidak ketat dan tidak nipis. Dan dah ada hadis menjelaskan ni Ustaz. Di akhir zaman ni kaum wanita yang memakai pakaian tapi disifatkan Rasulullah sebagai ia bertelanjang. Nampak macam tu aurat ni. Okey, bertudung tapi ketat. Jalan laju sikit perak koyak umpamanya. Jadi tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Subhanallah. Dan tentulah menjadi tuntunan kepada orang lelaki. Dan begitu juga orang lelaki. Kadang-kadang pakai seluar yang terlalu ketat. Jadi tidak ketat dan tidak nipis. Dan ada yang kadang tidak memahami. Sudah depan dah atas sudah tutup. Tapi bawah tak ada tutupnya, ada belah pula. Jadi itu bukan konsep menutup aurat. Dan itu bukan disebutnya memakai pakaian menurut kaedah Islam itu sendiri. Dan Islam tidak menentukan dalam persoalan bagaimana kaedahnya nak pakai pakaian itu dari sudutnya buat ikut budaya dan sebagainya. Tapi persoalan nutup aurah. Dan ini yang kita yang boleh merangsang sekiranya salah konsep kita berhias ni. Hias sama mendedahkan aurat. Itu jadi merangsang tu. Ramai yang tulis pula belakang dia kismi pula. Kismi. Jadi ramai pula ikutnya. Jadi ini hanya menimbulkan gejala-gejala sosial pada hari ini. Kenapa? Aura tu ada aura. Ini jadi kaum perempuan pun telah membentuknya, telah menampakkan aura ni untuk di landasan untuk melakukan dosa dan maksiat. Baik. Kadang umur 20 tahun pakai baju baby. Ini benda nampak dia besar badan ketat, pakaian ketat, nampak pusat, sendat pula. Ini jadi problemnya. Kalau lelaki kita faham dari pusat hingga ke lutut. Pusat ke lutut. Tapi dari sudut akhlaknya pula kalau jangan sampai jalan bandar baju pun tak pakai. Dan pakai songkok pula, pakai seluar pendek. Yang sunat buat wajib tak buat. Baik. Dan seterusnya suci, bersih dan kemas. Itu paling penting suci, bersih dan kemas. Tidak al-Islam itu dari segi agama ni tidak selekeh. Mana hadis menjelaskan seorang lelaki kalau ada keadaan dia membacakan doa tapi pakaiannya selekeh, rambut kusuk masai, misai kusuk masai. Ini penting juga. Kalau orang lelaki dia sebut tadi. Kalau nakkan isteri cantik, yang lelaki pun suami itu juga. Ini kadang misai suami melenting, keluar masuk ikut mulut bulu hidung keluar, subhanallah. Sekarang isteri kata dia suruh saya minum, start minum. Bila dia minum, memang bukan tak nak minum. Masa dia minum tu, misal dia berdendang lah air tu. Jadi orang lelaki kena jagalah. Itu penting ada timbal balik di antara lelaki dan perempuan. Suci, bersih dan kemas. Bersih, tiada najis ataupun kotoran. Ini kita kadang pakai seluar, meleret, sapu belaka. Tiap ayamnya, tiap untanya. Lepas tu pergi pula sembahyang. Islam menekankan soal kesucian, kebersihan. Suci dibuat daripada bahan suci dan halal. Jangan pakai ikut dan aja. Ini kononnya berjenama tapi tidak halal. Dan seterusnya tidak riak dan takabur dengan pakaian yang kita pakai itu. Tidak riak dan tidak takabur. Kadang pergi pejabat, dia pula tanya. Okey, pakaian ni cantik lawa. Subhanallah. Tak ada orang memuji yang ini. Dia pula tanya ni. Jangan menimbulkan riak dan mengikut kemampuan. Sebab itu dalam konsep berhias ini kita kena faham saya nak sebutkan untuk mendidik kita bersyukur dan qanaah. Kenapa? Kita masih ada pakaian. Ada mungkin saudara-saudara kita yang itu kadang-kadang tak cukup pakaian pula. Kadang baju banyak jual, kain banyak jual. Tapi mungkin tak cukup pula. Sendat, sana ketat, sana. Ini tuan-tuan sekalian. Kita bersyukur dan kita sentiasa bersikap qanaah. Untuk apa? Dengan adanya pakaian ini untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk memelihara maruah dan kehormatan pakaian kita itu. Bukan untuk ditonjol-tonjolkan. Untuk memelihara maruah dan kehormatan. Ini kadang-kadang timbul. Pakai pakaian juga ustaz ni, pakai spender, pakai pakaian juga. Ini tuan-tuan sekalian. Dan paling penting kepada kita, jaga maruah. Kepada kaum isteri, kepada kaum lelaki, suami dan juga kepada anak-anak dara. Jaga maruah inilah, segi pakaian inilah yang menunjukkan kita sebagai seorang wanita muslimah ataupun seorang wanita yang tidak mengikut ajaran Islam. Wallahualam. Jadi pakaian Ustaz melambangkan maruah. Pakaian melambangkan maruah. Jadi itu satu perkara yang sangat penting, sangat berat. Pakaian kita melambangkan maruah kita. Dan maruah kita ialah maruah kita sebagai Muslim ataupun sebagai Muslimah. Saudara penonton yang dirahmati Allah,
kita sekali lagi kita akan berehat, beri ruang dua panelis kita untuk berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami pada waktu dan ketika ini dalam rancangan Halaqah. Bicara kita, topik kita tabarruj. Dan sebenarnya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Maka di hujung-hujung seperti ini, saya memberi sedikit ruang masa kepada dua panelis kita. Barangkali saya mulakan daripada panelis kita yang kedua, Ustaz Ni Ibrahim, untuk membuat sedikit rumusan, kesimpulan daripada pertemuan kita tabarruj. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Skri. Sedang penonton sekalian, apa yang penting kepada kita ialah keinsapan mendari kehidupan kita ini. Sebagaimana doa yang sering kita munajatkan kepada Allah, yang sering kali juga dibacakan oleh Rasulullah SAW. So, sering berdoa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di negeri akhirat, dan jauh daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Janganlah disebabkan oleh perhiasan yang melampaui batas, yang menampakkan bentuk tubuh badan anak dan isteri kita umpamanya, yang keluar daripada rumah, kita tidak mampu untuk menegurnya. Bahkan ianya berlalu begitu saja. Kadang anak keluar daripada rumah yang dengan pakaian yang nipis, pakaian ketat, sendat anak dara kita. Kita hanya tersenyum. Kenapa? Dia jawab pula pada kita, "Ni pesen, ni abah pesen." Sedangkan ia boleh mengundang pada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan isteri. Suami pastikan jangan isteri kita diselubungi dengan sesuatu yang bila mana keluar menampakkan bentuk tubuh badannya ataupun perhiasannya melampaui batas, sedangkan di rumah tak seberapa. Di luar, subhanallah lah. Ini apa yang amat penting kepada kita menyadari hakikat ini. Dan saya kira amat penting kepada kita merenung apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Daud, bila mana Asma binti Abu Bakar datang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan menampakkan pakaian nipis. Maka Rasulullah memalingkan mukanya dan menyatakan kepada Asma, "Wahai Asma, sekiranya seorang wanita itu sudah akil baligh, maka tidak selayak, tak sepatutnya baginya memakai pakaian yang seperti ini." Dan Rasulullah menunjukkan sepatutnya begini dan begini. Maksudnya Rasulullah menunjukkan kecuali muka dan pegangan tangannya. Jadi, sidang penonton sekalian, marilah dalam kehidupan kita, kehidupan yang tak lama ini, jangan sampai kita rasakan suatu perkara yang remeh-temeh dalam soal pakaian pun, dan soal berdandan, tapi ia boleh mengundang azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Ustaz sedikit masa untuk Ustaz, silakan. Ya, Ustaz dan juga para penonton yang dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya saya nak cadangkan para penonton sekalian supaya baca sebuah kitab. Buku ni ditulis oleh seorang atau disampaikan kuliah oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Sudah diterjemahkan oleh seorang ulama Malaysia ini, Dr. Abdul Basit. Nama buku ini iaitu Islam Agama Sempurna. Islam Agama Sempurna. Baca buku ini. Kita akan lihat sebenarnya Islam datang untuk memelihara 5 perkara. Yang pertama, Islam datang untuk memelihara agama. Yang kedua, Islam datang untuk memelihara akal. Yang ketiga, Islam datang untuk memelihara jiwa. Yang keempat, Islam datang untuk memelihara nasab seseorang. Dan yang terakhir, kalau kita lihat, Islam datang untuk memelihara harta. Ditambah yang keenam, Islam datang untuk memelihara kehormatan diri. Itu sebab dalam satu asar, seorang sahabat berkata, kalau tak silap saya, Abdullah bin Abbas mengatakan, Ad-dayuth man aqarra fi ahlihi al-khubthah. Dayuth iaitu seorang yang membiarkan sesuatu perkara keji jelek berlaku dalam diri anak isterinya, dia tidak menegur ataupun yang berada di bawah naungannya. Itu sebab para penonton sekalian, Nabi mewasiatkan kita supaya berdoa dengan satu doa yang penting. Doa ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain. Nabi ajar kita untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-affaf wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-affaf wal-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-affaf wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan. Aku mohon kepadamu afaf, iaitu kesucian diri. Aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-affaf wal-ghina. Dan kekayaan kita tidak minta kepada orang lain, minta kepada Allah SWT. Kita orang lelaki melihat orang perempuan pergi kerja. Nabi ingatkan kita, an-nazratu sahmun min sihami iblis masmumun. Man tarakaha makhafata Allah awrasahu Allah fi qalbihi imanan yajid halawatahu. Pandangan yang kamu lontarkan itu sebenarnya panah dari panah syaitan. Kalau kamu melindungi diri kamu dari melihat yang haram, nanti Allah akan beri dalam diri kamu satu kemanisan beribadah kepada Allah
Ini yang selalu hilang daripada diri kita, wahai kaum muslim-muslimat, para penonton yang dimuliakan Allah. Kita pohon pada Allah doa tadi, dan kita ingat selalu pada apa yang tadi disebut tata tertib, bagaimana adab-adab etika seorang muslim supaya kita terpelihara dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zazan di atas kesimpulan sungguh indah, sungguh baik, ringkas tetapi padat, memberi gambaran kepada kita sebenarnya dalam kehidupan kita daripada apa yang disebut oleh dua panelis kita. Hendaklah kita menjaga kebersihan dan juga penampilan diri kita, dan juga jangan terlibat dengan perkara yang disebut sebagai tabarruj jahiliyah, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hendaklah sama kita baca, sama ada kita suami, kita isteri, membaca kisah-kisah wanita solehah sebagai panduan kepada kita. Dan bagi wanita yang bekerjaya, jagalah maruah diri, berfashionlah, tetapi pada masa yang sama hendaklah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sesiapa yang sudah membuat keputusan hijrah untuk menjaga diri, menutup aurat dengan sempurna, jangan selepas itu ragu-ragu pula. Lepas hijrah, kita ragu-ragu dengan hijrah yang telah kita lakukan. Kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua penonton halaqah, pihak warga halaqah mengucapkan selamat hari pekerja kepada kita. Mudah-mudahan kerja yang kita lakukan selama ini adalah sebagai ibadah, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat, kerja yang kita lakukan itu dinilai oleh Allah sebagai amalan solehah, sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairal jaza, kepada dua panelis kita yang sudah hadir pada malam ini membicarakan tajuk tabarruj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kedua-dua panelis kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita kongsi pada malam ini dapat kita manfaatkan dengan kita mengamalkannya. Dan kepada semua penonton halaqah juga kami ucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami di TV9, setia dalam rancangan halaqah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sambutlah salam kasih sayang daripada warga halaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi